Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajillahi ta'ala qurbihi mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi pada sesi setiap minggu yang keempat, hari Ahad yang keempat, di mana kita membahaskan berkenaan dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diambil daripada petikan buku Mukhtarul Hadis Syarif, iaitu pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh yang berbahagia Al-Allamah Al-Habib As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya di dalam kesihatan dan ketaatan senantiasa. Dan kita telah pun membahaskan hadis sebelum ini hinggalah sampai ke hadis yang ke-9, insya-Allah. Dengan izinnya kita akan membahaskan, mengambil faedah daripadanya dan manfaat, dan kita berkongsi sama perkara-perkara yang berfaedah yang boleh kita pelajari, yang boleh kita terima dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Moga-moga dengan kalam mutiara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan dipelajari pada hari ini dapat kita semai, dapat kita hayati dan dapat kita amalkan menjadi pegangan kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hadis yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Hadithun sahihun rawahu al-Imam Ahmad. Hadis yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda yang artinya, orang yang benar-benar bakhil adalah seseorang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka hadis ini yang kita boleh dapat banyak riwayatnya, di antaranya yang masyhur riwayat daripada Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang kita bacakan lagi erti makna hadis. Orang yang benar-benar bakhil adalah seseorang yang apabila namaku disebut di sisinya, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan dia mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumandang, dia tidak berselawat ke atasku, tidak mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis yang sangat masyhur yang kita selalu dengar. Dan hadis ini dapat kita pelajari dan sesuai dengan hari dan bulan kita mempelajari hadis ini kerana beberapa perkara yang kita akan kupaskan pada hari ini. Baiklah, yang pertama sekali kita lihat dari segi makna hadis tersebut. Makna hadis tersebut, kita ada beberapa makna yang akan kita kupaskan juga, di antaranya perkataan ataupun makna ataupun maksud bakhil yang disebutkan di dalam hadis. Orang yang benar-benar bakhil. Orang yang benar-benar bakhil. Al-bakhilu. Hadis ini dimulakan dengan kalimah al-bakhilu. Apakah maksud bakhil di sini? Baiklah. Dari segi bahasa, bakhil itu bermaksud menahan. Menahan. Jadi dari segi istilahan, dari segi definisi bakhil, kita ketahui bakhil itu menahan
daripada melakukan kebaikan. Mana' al-jud, bahasa Arab je mana' al-jud. Maknanya dia menahan daripada melakukan kebaikan. Sama ada kebaikan itu berbentuk wajib ataupun sunnah. Contohnya menahan daripada melakukan yang wajib itu seperti daripada melakukan menunaikan zakat harta ataupun zakat fitrah, kerana ini adalah satu kewajipan. Daripada menahan sesuatu kebaikan daripada sunnah, contohnya dia tidak bersedekah, kerana sedekah itu adalah amalan sunnah. Jadi di sini bakhil itu ataupun dari segi bahasa yang lain ya, sebab kalau kita kita melihat makna bahasa Melayu pun bakhil, kita pun cakap bakhil juga kan. Kau ni bakhil, padahal bakhil itu sebenarnya adalah kalimat Arab sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada kamus, bakhil itu boleh diartikan dengan pelit ataupun kikir. Ini selalu digunakan oleh orang-orang Indonesia ya. Orang Indonesia dia akan menggunakan bahasa bakhil dengan perkataan pelit ataupun kikir, yang bermaksud sama, itu bakhil. Tapi kalau kita bahasa Melayu, kalau kita nak cakap orang itu bakhil, kita pun menggunakan perkataan bakhil itu sendiri, yang di mana ini dari perkataan bahasa Arab. Baiklah. Kalau kita kupaskan lagi maksud perkataan bakhil ini yang kita sebutkan tadi, menahan daripada melakukan sesuatu kebaikan. Walaupun ianya tidak hanya bersangkut paut kepada harta benda sahaja. Kerana menahan dari melakukan kebaikan boleh jadi melakukan kebaikan seperti ibadah dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya kebanyakan waktunya, kebanyakan masanya dan juga kebiasaannya, bakhil itu diartikan ataupun dikaitkan dengan harta benda. Kebiasaannya dikaitkan dengan harta benda. Jadi manusia itu dia menahan harta bendanya itu dia infakkan, ataupun menahan harta bendanya itu disedekahkan, atau menahan harta bendanya itu diberikan kepada orang lain, sama ada kepada orang ataupun kepada perkara yang baik. Jadi itu maksud bakhil. Dan bakhil ini kita ketahui adalah daripada sifat madhmumah, sifat yang buruk, sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia tidak mendatangkan manfaat sama sekali kepada manusia. Atas sebab manusia ini tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Kita ini kan manusia, kita ini maksud manusia itu hamba Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, walaupun kita secara zahirnya memiliki harta benda, tetapi hakikatnya kesemua harta benda ataupun kesemua milik yang kita ada sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dipinjamkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat sementara selagi mana kita hidup di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita katakan ini atas usaha diri kita, betul, kita yang usahakan, kita yang mencari rezeki dan sebagainya, kita yang mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki, tetapi yang memberi rezeki itu, yang menjadikan rezeki itu dapat kita terima, semuanya adalah dengan izin Sang Pencipta kita, iaitu Tuhan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan rezeki tersebut, yang telah mentakdirkan rezeki tersebut berada di tangan kita, dan bukan semata-mata atas usaha diri kita sendiri. Walaupun kita mengambil sebab dalam mendapatkan rezeki dengan bekerja dan berusaha, Allah SWT yang semata-mata memberikan rezeki itu kepada makhluknya dan kepada hambanya. Jadi kita katakan tadi, sifat bakhil ini tak mendatangkan faedah dan manfaat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, dan mereka sebaliknya mereka yang bersifat bakhil, yang menahan daripada melakukan kebaikan, wastaghna yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki daripada kemewahan, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, sesungguhnya kami akan memudahkannya untuk mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan.
sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dalam surah lain, ayat yang terakhir daripada surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang terakhir Allah SWT berfirman, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah SWT berfirman dalam ayat yang terakhir surah Muhammad, wa man yabkhal, sesungguhnya barang siapa yang bakhil, fa innama, sesungguhnya yabkhalu an nafsihi, dia bakhil ke atas dirinya sendiri. Dia sebenarnya bakhil ke atas dirinya sendiri kerana tidak mahu mendapatkan kebaikan pahala yang telah disediakan oleh orang yang suka bersedekah ataupun yang melakukan kebaikan memberi dan berinfak. Jadi dia menahan kebaikan itu untuk dirinya. Fa innama yabkhalu an nafsihi, sesungguhnya dia sebenarnya telah bakhil ke atas dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu, sesungguhnya Allah itu yang maha kaya, wa antumul fuqara, dan kitalah ini orang yang miskin, orang yang fakir, ataupun sebenarnya orang-orang yang memerlukan, yang berhajatkan kepada sesuatu rezeki ataupun sesuatu Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sifat hamba dan sifat makhluk. Kita bukan seperti Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu kepada tempat bergantung. Jadi kita ni makhluk, ada sifat-sifat kekurangan yang banyak, dan kita bergantung kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kemudaratan ataupun perkara-perkara yang boleh membinasakan manusia, iaitu sifat bakhil tersebut. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya menahan diri kita, kan kita kata definisi bakhil itu menahan daripada melakukan kebaikan. Dalam masa yang sama, dalam kita menahan daripada melakukan kebaikan tersebut, kita menahan diri kita daripada mendapatkan kebaikan, daripada pahala dan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi kita, orang yang sangat rugi kerana kita tidak melakukan kebaikan dengan memberikan harta benda kita, bersedekah ataupun menunaikan zakat yang wajib, kerana kebaikan yang ditahan, yang tidak dapat kita terima. Jadi ini bakhil sifat yang sangat keji. Sangat keji. Dan orang yang bakhil ni, dia boleh mendapatkan kebinasaan. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq daripada Imam Nawawi Al-Bantani, Abu Bakar As-Siddiq dalam kitabnya menyatakan ada 7 perkara yang orang bakhil tidak akan terlepas daripadanya. Jadi orang yang bakhil ni, yang suka kan, yang kedekut orang kata, orang yang kedekut ni kan, dia tak suka nak bersedekah ke sebagainya, dia tidak boleh terlepas daripada 7 perkara ini yang ke atas dirinya. Yang pertama, jikalau sifat bakhil ini, nanti pada satu hari nanti, pertama dia akan meninggal, dan bila dia meninggal, hartanya tu akan diwarisi oleh pewarisnya yang akan membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah di antara salah satu perkara daripada 7 perkara yang di mana orang bakhil tidak akan terlepas daripadanya. Jadi dia dah mempunyai harta yang banyak, satu hari dia dah meninggal, nanti hartanya akan diwarisi oleh sang pewaris. Nanti sang pewaris ni semua nanti akan membelanjakan harta yang bukan di jalan Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mendapatkan keberkatan daripada harta, dan akan juga selepas meninggalnya dia pun tidak dapat keberkatan daripada hartanya. Kerana orang yang memiliki hartanya, yang mewarisi pun, dia tidak akan menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hartanya tu akan dirampas oleh mungkin oleh orang lain, sama ada pencuri ataupun dirampas oleh raja ataupun penguasa yang zalim. Ini perkara yang dua yang orang bakhil tidak boleh terlepas daripadanya. Yang ketiga, Allah SWT akan menggerakkan dirinya itu untuk menghabiskan harta bendanya. Itu yang perkara yang tidak boleh terlepas daripada orang bakhil ini. Jadi dia akan tergerak hati untuk membelanjakan wang hartanya itu bukan di jalan Allah, untuk menghabiskan harta bendanya. Yang keempat, akan muncul, akan ada
wujud pada dirinya itu idea atau perasaan untuk menghabiskan harta bendanya tu pada perkara yang sangat besar yang pada satu hari nanti tidak mendatangkan manfaat. Dia akan mewujudkan satu idea ataupun satu fikiran, buah fikiran untuk melakukan sesuatu yang besar, dan daripada hartanya yang di mana perkara tersebut tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali buat dirinya. Contohnya mungkin dia ada projek besar untuk dilakukan dan projek tersebut mungkin tidak mendapatkan keuntungan ataupun projek tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin dia buat bangunan tapi bangunannya itu tidak ada manfaatnya. Mungkin dia buat menara ataupun membuat satu projek yang besar. Jadi memang kerana sifatnya yang bakhil inilah yang menahan dirinya daripada mendapatkan kebaikan dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Dan yang kelima, dia mungkin ditimpa, yang keempat, dia mungkin ditimpa musibah. Musibah yang boleh menyebabkan hartanya itu habis ataupun selesai ataupun hilang. Contohnya mungkin dia tenggelam ataupun hartanya mungkin mengalami kecurian dan sebagainya. Jadi ataupun bankrupt kan, orang tu mungkin orang kaya pun boleh jadi bankrupt juga. Jadi itulah dia akan dilanda musibah. Dilanda musibah terhadap hartanya sehingga hartanya juga hilang. Dan yang terakhir, dia akan ditimpa penyakit yang kronik. Dia mungkin akan ditimpa penyakit yang kronik yang menyebabkan hartanya tu akan habis untuk mengobati sakitnya. Ini pun kita dengar selalu kan. Orang kaya tapi banyak penyakit. Banyak penyakit, maka dia habiskan segala harta bendanya itu untuk mengobati penyakitnya, sakitnya yang kronik. Jadi ini adalah di antara 6 ataupun 7 perkara kita sebutkan tadi yang di mana orang yang bakhil, terutama sekali orang yang bakhil, tidak akan terlepas daripada salah satu darinya. Jadi kita mengambil iktibar daripada ini agar kita dijauhkan daripada sifat bakhil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tergolong kepada orang yang pemurah hati, yang suka menderma walaupun dengan sedikit yang kita miliki. Baiklah, kita balik kembali kepada hadis ini di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, al-bakhilu, di sini sebut al-bakhil, orang yang bakhil juga, tapi al-bakhilu man dzukirtu indahu, di mana telah disebutkan namaku. Dia disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama Nabi Muhammad, sama ada dia mendengarnya ataupun dia membacanya ataupun dia sendiri dibacakan oleh orang lain ataupun terdengar nama Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di mana-mana jua keadaan dan suasana. Falam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atasku. Dia tidak berselawat ke atasku. Jadi di sini juga dia dianggap orang yang bakhil, bukan kerana dia tidak bersedekah ataupun tidak melakukan kebaikan ke atas harta bendanya, tetapi dia tidak berselawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tadi kita bahaskan tentang makna bakhil. Bakhil ni harta benda, tapi ini lebih lagi. Nabi kata ini orang yang bakhil juga. Sebab apa dia orang yang bakhil? Sedangkan tadi kita kaitkan kebiasaannya bakhil dengan harta benda. Tapi ini adalah di antara bakhil yang sangat dahsyat sekali yang boleh ditimpa oleh seseorang. Kerana apa? Kita lihat. Kerana kebaikan yang diterima kita apabila kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang kita terima. Yang kebaikan yang banyak, yang berbondong-bondong. Pahala dan ganjaran apabila seseorang itu berselawat dan salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang rugilah kita ni dahlah tak dapat ganjaran bila kita tidak berselawat, tetapi kita di label bakhil. Kita dikirakan orang yang bakhil, orang yang menahan kebaikan. Kerana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, didengarkan kepada kita, ditontonkan kepada kita, kita tidak mengambil peluang untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal bila kita berselawat, kebaikan tu kita yang terima. Kita dah berselawat, kita akan menerima kebaikannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di sini, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali. Kita selawat satu kali, sallallahu alaihi asyara. Allah SWT akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kita berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Dan selawatnya Allah SWT kepada manusia itu berbentuk rahmahnya Allah kepada kita dan ganjarannya, pahala Allah SWT kepada kita. Jadi ulama menyebutkan, kebanyakannya, jika kita mendapatkan selawat, seseorang hamba itu mendapatkan selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun satu kali di dalam hidupnya menerima selawat, yakni rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba, itu sudah mencukupi bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi pahalanya, dari segi kemuliaannya, dari segi karamahnya, dari segi generosity of Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sudah mencukupi. Apatah lagi kalau kita mendapatkan 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama berpendapat satu kali dah cukup. Ini kita dapat 10 bila kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak sekali. Kita dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah fadilat, kelebihan yang sangat besar dan luas bagi mereka yang suka dan cinta berselawat dan salam ke atas baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud berkenaan dengan fadilat berselawat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat ke atasku satu salawat, sallallahu alaihi biha asyara salawat, Allah SWT akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Rafa'alahu biha asyara darajat, dan dia diangkatkan darajatnya sebanyak 10 kali. Wa kataba lahu biha asyara hasanat, dan dituliskan ke atasnya 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asyara khati'at, dan dihapuskan daripadanya 10 kesalahan. Jadi ini adalah ganjaran-ganjaran mereka yang berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dinaikkan darajahnya 10 kali. Jadi ini adalah ganjaran-ganjaran mereka yang berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kali, diangkatkan darajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kali, diberikan kebaikan oleh Allah SWT sebanyak 10 kali ganda, dan dihapuskan kesalahan atau dosanya sebanyak 10 kali. Jadi ini adalah ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang berselawat. Manakala tidak, kita ni dilabel sebagai orang yang bakhil kerana tidak mahu berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang kita terima ni, yang kita dapat jika kita berselawat dan salam. Dan lebih-lebih lagi kita lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berfirman berkenaan dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dan masyhur. Setiap kali kita mendengarkannya pada hari Jumaat, mereka yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat, kita dengarkannya di dalam khutbah. Dan saya rasa muslimah-muslimah juga pasti akan berpeluang untuk mendengarkannya kerana kebanyakannya masjid-masjid telah pun menyediakan ruang media sosial seperti Facebook untuk menunjukkan siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Jadi
ayat yang kita maksudkan sebentar tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Ayat surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Di sini Allah SWT berfirman, dan Allah SWT untuk suruhan Allah SWT menyuruh kita untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, dan dimulakan sendiri zatnya Allah SWT dan para malaikat berselawat dan salam kepada baginda Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini kita melihat maksudnya sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dengan zatnya dahulu. Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikah, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan di sini datangnya perintah untuk kita, mereka yang beriman kepada Allah Taala. Apakah perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan salamlah sebaik-baik salam dan selawat ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mendapatkan banyak fadilat apabila kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu amalan yang berbentuk amalan yang di dalamnya kemuliaan yang sangat tinggi nilainya, kerana amalan tersebut bukan hanya dilakukan oleh hamba, bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi Allah SWT sendiri melakukannya dan para malaikat sendiri melakukannya, berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita merujuk ayat yang kita bacakan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawasanya selawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berterusan. Perbuatannya itu berterusan. Ini kerana kata kerja yang digunakan dalam ayat tersebut, yusalluna 'alan nabi, itu di dalam kata kerja yang berbentuk kata kerja yang bersambung, ataupun yang kita katakan bahasa Inggerisnya apa? Present tense. Present tense. Dia bukan past tense. Dia datang dengan kata kerja yang present tense. Maknanya present tense tu maknanya buat masa sekarang ataupun masa sekarang dan hadapan yang berterusan. Jadi kata kerja ini yusalluna, ini berselawat, bermakna Allah SWT ini berselawat dan akan terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan berselawat sekali ataupun yang telah lalu telah berselawat, tidak. Ini dalam kata kerja present tense. Jadi berselawatnya Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukannya dan berterusan. Apatah lagi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, kenapa kita tidak berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini adalah ganjaran demi ganjaran, pahala demi pahala, kemuliaan demi kemuliaan yang kita dapat apabila kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada ayat tadi juga, dengan secara langsung ataupun tidak, sebenarnya kita juga ingin berkongsi berkenaan dengan ayat tadi dan bulan yang kita ada sekarang, itu bulan Sya'ban. Kerana bulan Sya'ban inilah, ataupun maaf, ayat inilah yang kita bacakan sebentar tadi itu diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Ayat perintah di mana Allah SWT berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh orang-orang yang beriman untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu diturunkan pada bulan Sya'ban, bulan yang kita ada sekarang ini. Jadi berkenaan dengan bulan Sya'ban secara ringkas pula, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahril ummati. Maksud hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala
yang kita dipenuhkan dengan beristighfar. Sya'ban, bulanku, yakni bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalamnya diturunkan ayat tersebut dan juga berlaku peristiwa yang lain. Dan Ramadan, bulan untuk ummahku. Ramadan syahrul ummati. Di antara peristiwa yang lain juga, peristiwa yang agung yang berlaku pada bulan Sya'ban ini yang kita ketahui, iaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini kebetulan pula jatuh pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita akan ada lagi satu majlis malam nisfu Sya'ban pada malam ini, insya-Allah. Di mana kita akan memulakan selepas solat maghrib dengan bacaan Yasin sebanyak 3 kali dan doa selepas setiap surah Yasin yang dibacakan, dan juga insya-Allah tazkirah ringkas setelah bacaan Yasin yang kita akan kupaskan sedikit sebanyak kelebihan malam nisfu Sya'ban dan juga bulan Sya'ban secara keseluruhan, dan juga persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan tazkirah yang bertajuk Mendakap Bulan Mencapai Impian. Itulah tajuk tazkirah kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berbalik kepada peristiwa bulan Sya'ban juga. Selain daripada ayat yang diturunkan Allah SWT pada surah Ahzab tadi berkenaan dengan perintah selawat yang diturunkan pada bulan Sya'ban yang kita nyatakan, ada juga peristiwa, satu lagi peristiwa yang agung, yang mulia, di antara peristiwa-peristiwa yang besar dan menunjukkan mukjizat yang besar bagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa pembelahan bulan. Peristiwa pembelahan bulan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan dengan izin Allah SWT maka terbelahlah bulan tersebut. Peristiwa terbelahnya bulan. Ini peristiwa disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Telah dekat waktu hari kiamat, wa ansyaqqal qamar, dan telah terbelahlah bulan. Jadi ini peristiwa pembelahan terbelahnya bulan juga disebutkan, dinamakan di dalam banyak sekali riwayat-riwayat hadis-hadis yang kita ketemui berkenaan dengan peristiwa pembelahan bulan, di mana kita ringkaskan kisah sirah ini, di mana para penduduk Quraisy Mekah pada masa itu mereka ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan dengan bukti. Bukti apa? Bukti kenabian. Bukti kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukti bahawasanya Nabi itu adalah seorang nabi dan boleh meminta kepada Allah SWT untuk mendatangkan dengan dalil ataupun bukti. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya, maka berlakulah peristiwa pembelahan bulan. Bulan terbelah, yang di mana banyak sekali riwayat yang menyatakan terbelah kepada dua, sebahagiannya itu di sebelahnya bukit dan sebahagiannya itu kelihatan di sebelahnya bukit. Jadi terbelahnya bulan dapat dilihat jelas oleh mereka, orang penduduk Quraisy Mekah pada waktu itu, yang meminta Rasulullah SAW untuk memberikan atau mendatangkan dengan satu bukti akan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah peristiwa pembelahan bulan secara ringkasnya yang berlaku juga pada bulan Sya'ban. Jadi kita lihat ya, persamaan kita membaca kuliah pada hari ini, kuliah duha kita berkenaan dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kaitkan dengan ayat yang juga ayatnya itu perintahnya Allah SWT untuk manusia untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dimulakan dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat, yang jatuhnya ayat tersebut pada bulan Sya'ban, dan kita kongsikan sedikit sebanyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban. Jadi inilah kaitan-kaitan yang boleh kita ambil dan pengajaran dan pengajian yang boleh kita ambil merangkumi di sebalik hadis yang kita bacakan pada hari ini, berkaitan dengan hadis al-bakhilu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil, man dzukirtu indahu, apabila disebut namaku, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atasku. Jadi
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi sebenarnya fadilat selawat ni banyak sekali yang tidak kita dapat kupaskan satu demi satu pada hari ini. Kita boleh ceritakan berkenaan dengan fadilat-fadilat yang lain apabila seseorang itu berselawat dan salam. Jadi kita akan akhiri dengan hadis yang terakhir di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah." Orang yang utama yang akan berada di sisiku. Orang yang utama yang akan berada di sisiku pada hari kiamat kelak. Siapakah mereka? Adakah mereka yang hidup di zaman Nabi sahaja? Ataupun mereka yang dekat dengan Nabi sahaja? Ataupun mereka yang daripada keluarga Nabi sahaja? Ataupun mereka yang cintakan Nabi sahaja? Mereka itu adalah aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang banyak sekali berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aulan nas bi yaumil qiyamah, orang yang utama yang akan berada di sisiku di hari kiamat kelak adalah mereka yang banyak berselawat ke atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini adalah antara bukti bahawasanya walaupun kita ini zaman sekarang 1400 tahun kan, jauh daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mungkin kita rasakan di manakah posisi kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Di mana telah banyak ramai sekali mereka-mereka yang selepas yang sebelum kita ini yang banyak amalannya kan, yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang sezaman dengan Nabi dan para sahabat datang selepas Nabi Muhammad SAW, para tabi'in dan sebagainya. Apakah posisi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak? Ada, wahai jemaah sekalian, ada peluangnya. Yang disebutkan, ada berita gembira yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah di antara juga buktinya cintanya kita, selain daripada kita mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dan pengajaran Nabi Muhammad SAW, juga kita menghidupkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan jurus dan sekaligus menjauhkan kita daripada sifat bakhil yang disebutkan di dalam hadis ini. Bukan hanya kita bukannya orang yang bakhil dalam menginfakkan harta benda kita, tapi kita juga bukan orang bakhil dalam memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini adalah di antara perkongsian kita pada hari ini untuk kuliah duha kita. Banyak lagi sebenarnya fawaid ataupun manfaat, faedah-faedah yang boleh kita dapat daripada hadis ini berkenaan dengan fadilat selawat dan sebagainya. Jadi cukuplah setakat di sini kita akhiri pengajian kita pada hari ini. Moga-moga apa yang baik itu, apa yang telah kita dengarkan yang mendatangkan manfaat bagi kita dan faedah bagi kita, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita hayati, dapat kita amalkan pada kehidupan seharian kita. Dan apa yang buruk itu, yang kekurangan datang daripada diri saya sendiri, dan saya memohon ampunan maaf di atas kesilapan dan kekurangan yang ada. Dan insya-Allah kita akan teruskan kuliah duha kita berkenaan dengan bacaan hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan hadapan minggu yang keempat pada setiap bulan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.